Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina al-mudhnibina wa li ahli al-kaba'ir minhum al-mustawjibina al-iqab haqqun thabit. Mana ada syafaat pada Nabi, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang beriman dan juga untuk orang berdosa-dosa besar yang layak diazab. Itu benar sabit ada. Jadi Nabi ni diberikan syafaat uzma, iaitu syafaat mana Nabi-Nabi lain tak nak bui, tapi hanya Nabi je. Iaitu pada ketika manusia lama dah tak tahan dah berada di pada mahsyar. Jadi pakak jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata aku ada salah sini. Tak. Jumpa Nabi Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh kata kita jumpa Nabi Ibrahim lah. Tak. Seterusnya lah. Jumpa Nabi Musa. Lepas tu jumpa Muhammad. Jadi syafaat itu dipanggil syafaat uzma. Ada. Lepas tu dalam kitab-kitab lebih besar lagi dia sebut ada sampai 12 bentuk syafaat. Jadi tujuan syafaat ni supaya Allah SWT antaranya mengampunkan dosa, menyegerakan hisab, menyegerakan masuk syurga, minta supaya tidak dapat masuk, tidak dimasukkan dalam neraka, macam-macam. Dia ada juga orang yang Allah SWT ampunkan walaupun tak ada syafaat daripada Nabi. Ada juga. wal waznu al-amali bil mizan yaumil qiyamah haqqun. Amalan ditimbang dengan neraka pada hari kiamat itu benar ada. Jadi orang kata lagu mana nak timbang amalan? Jadi hendak timbang ni orang panggil benda jisik. Jadi ulama kata arad pun, sifat pun boleh timbang juga di akhirat. Jadi arad ni mana benda kita kata dah. Benda sifat ni walaupun dia tu kita tak dapat melihat pahala tu dah lagu mana bentuk dia, tapi boleh ditimbang lagu mana dah. Macam kita isi pendrive lah dah, isi banyak dia skop juga, tapi gak pun kita tengok gitu je. Maknanya benda tu walaupun arad tapi benda tu boleh diukur, boleh timbang, dia ada ruang juga bagi dia. Wa haudun Nabi alaihi salatu wassalam haqqun. Qalam Rasulullah itu benar. Benar. Jadi dalam hadis bawah tu ada panjang, Nabi kata aku tunggu kamu. Mana untuk beri minum lah. Cuma bila mari dekat dengan Nabi tu, dan waktu dia halal. Jadi malaikat kata, wahai Muhammad, mereka tu kamu tak tahu mereka telah rubah agama setelah pada kamu. Jadi kepada pelaku bid'ah tu kena beringatlah. Mana malaikat kata mereka telah ubah agama. Sebab bid'ah ni bukan hanya setakat menambah dalam agama, dia mengubah. Ada makna mengubah. Bukan kata ziyadah dengan nusrah saja, tetapi dia ada makna mengubah. Sebab apa? Sebab bila tambah, bila kurang, maknanya ubah. Jadi bila kata tambah dalam agama, bukan semata-mata benda tu jadi ada setelah tak ada, ataupun ada apa jadi tak ada, tapi hakikat sebenarnya berubah. Wajah amalan Nabi tu, ajaran Nabi tu sudah berubah. Macam doa lepas apa sembahyang mayat dok, ada wiri pula tu ni, wiri ke apa, doa dua kali pula. Jadi benda tu tak ada. Orang mati zaman Nabi ni ada semacam, tapi tak ada riwayat sebut kaifiat lepas semaya tu. Doa dalam semaya tu sungguh banyak orang Nabi ajar. Jadi itu maknanya satu bentuk perubahan. Ini hadis mana sebagai peringatan lah kalau kita mana-mana nak tambah. Cuma hadis ni juga digunakan oleh Syiah. Kita kena beringat juga. Siapa lagi? Dia kata, kamu kenal mereka, mereka kenal kamu. Dia kata ni sahabat, dia sahabat ni ubah agama untuk kamu. Dia tak ikut sahabat pula. Itu penyakit Syiah. Dia guna hadis ni. Tapi masalahnya kita kata, percaya ke tak Bukhari Muslim? Tak percaya. Lepas tu apa guna hadis? Dia akan guna seguna-gunanya untuk kenakan kita. Tapi hadis ni sebenarnya dia banyak
banyak lafaz. Dia hak ni umum ni. Sebab Nabi boleh kenal orang-orang tu. Nabi boleh kenal dengan tanda-tanda. Jadi kalau nak kata sahabat ni, tak mungkin lah. Sebab kita tahu dalam sejarah lagu mana sahabat tu lah hak jaga agama yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sampai kepada kita. Tuk supaya hadis Syiah tu mai ikut 3-4 orang sahabat tu je. Kita ni banyak sahabat riwayat hadis. Hak perawi sahabat hak mereka terima tu kita pun terima, tak ada masalah bagi kita. Jadi itu satu penipuan daripada mereka nak memperdayakan kita. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat tentang syarat untuk mendapat minum telaga Rasulullah. Mana kena jaga agama lah. Kemudian wal qisasu fi ma bainal khusumi bil hasanati yaumal qiyamah haqqun wa illam takun lahumul hasanat faturiha sayyi'atu alaihim haqqul jaiz. Mana balasan di kalangan orang bermusuhan itu benar. Mana kalau kita ambil hak orang lain. Tak selesai di dunia, akan selesai di akhirat. Iaitu melalui cara diberikan kebaikan. Maknanya kita kena bayar dengan pahala lah. Kalau kita ambil pitih di atas dunia, akhirat bayar dengan pahala. Dia currency lain sikit. Mahal lah sana. Jika tidak ada berbakti kebaikan untuk kita berikan kepada dia, maka kejahatan pula dicapakkan kepada kita. Dosa dia ada tu, kita pula tanggung. Jadi setengah orang tak terima hadis ni. Ni ada hadis lah nota nombor 90 tu dia kata macam mana di sini ini bercanggah dengan usul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pun tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita tengok molek, puncanya orang tu kena tanggung dosa orang lain. Sebab apa? Sebab dia berdosa dengan orang tu. Jadi dia kena tanggung lah. Sebab apa? Sebab dia orang tu ada hak dengan dia tidak bayar. Jadi bentuk pembayarannya tu bila tak ada pahala nak bayar, kena tanggung dosa dia. Wa syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina al-mudhnibina wa li ahli al-kaba'ir minhum al-mustawjibina al-iqab haqqun thabit. Mana ada syafaat pada Nabi, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang beriman dan juga untuk orang berdosa-dosa besar yang layak diazab. Itu benar sabit ada. Jadi Nabi ni diberikan syafaat uzma, iaitu syafaat mana Nabi-Nabi lain tak boleh nak bui, tapi hanya Nabi je. Iaitu pada ketika manusia lama dah tak tahan dah berada di pada mahsyar. Jadi pakak jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata aku ada salah sini. Tak. Jumpa Nabi Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh kata pergi jumpa Nabi Ibrahim lah. Tak. Seterusnya lah. Jumpa Nabi Musa. Lepas tu pergi jumpa Muhammad. Jadi syafaat itu dipanggil syafaat uzma. Ada. Lepas tu dalam kitab-kitab lebih besar lagi dia sebut ada sampai 12 bentuk syafaat. Jadi tujuan syafaat ni supaya Allah SWT antaranya mengampunkan dosa, menyegerakan hisab, menyegerakan masuk syurga, minta supaya tidak dapat masuk, tidak dimasukkan dalam neraka, macam-macam. Dia ada juga orang yang Allah SWT ampunkan walaupun tak ada syafaat daripada Nabi. Ada juga. Wal waznu al-amali bil mizan yaumal qiyamah haqqun. Amalan ditimbang dengan neraka pada hari kiamat itu benar ada. Jadi orang kata lagu mana nak timbang amalan? Jadi nak timbang ni orang panggil benda jisik. Jadi ulama kata arak pun, sifat pun boleh timbang juga di akhirat. Jadi arak ni mana benda kita kata dah. Benda sifat ni walaupun dia tu kita tak dapat melihat pahala tu dah lagu mana bentuk dia, tapi boleh ditimbang lagu mana dah. Macam kita isi pendrive lah. Dah isi banyak dia skop juga. Tapi gapo kita tengok gitu je. Maknanya benda tu walaupun arak tapi benda tu boleh diukur, boleh timbang, dia ada ruang juga bagi dia.
Wa haudun Nabi alaihi salatu wassalam haqqun. Kolam Rasulullah itu benar. Benar. Jadi dalam hadis bawah tu ada panjang, Nabi kata, aku tunggu kamu. Mana untuk beri minum lah. Cuma bila mari dekat dengan Nabi tu, dan waktu dia halal. Jadi malaikat kata, wahai Muhammad, mereka tu, kamu tak tahu mereka tu lah rupah agama setelah pada kamu. Jadi kepada pelaku bid'ah tu kena ingatlah. Mana malaikat kata mereka telah ubah agama. Sebab bid'ah ni bukan hanya setakat menambah dalam agama, dia mengubah. Ada makna mengubah. Bukan kata ziyadah dengan nusfah saja, tetapi dia ada makna mengubah. Sebab apa? Sebab bila tambah, bila kurang, maknanya ubah. Jadi bila kata tambah dalam agama, bukan semata-mata benda tu jadi ada setelah tak ada, ataupun ada apa jadi tak ada. Tapi hakikat sebenarnya berubah. Wajah amalan Nabi tu, ajaran Nabi tu sudah berubah. Macam doa lepas apa? Semayang ayat. Dok. Ada wiri pula. Tu ni, wiri. Wiri ke apa? Pada dua kali. Doa dua kali pula. Jadi benda tu tak ada. Orang mati zaman Nabi ni ada semacam, tapi tak ada riwayat sebut kaifiyat lepas semaya tu. Doa dalam semaya tu sungguh banyak orang Nabi ajar. Jadi itu maknanya satu bentuk perubahan. Ini hadis mana sebagai peringatan lah kalau kita mana-mana nak tambah. Cuma hadis ni juga digunakan oleh Syiah. Kita kena ingat juga. Siapa lagi? Dia kata, kamu kenal mereka, mereka kenal kamu. Dia kata, ni sahabat, dia sahabat, ni ubah agama. Itu sama. Dia tak ikut sahabat pula. Itu penyakit Syiah. Dia guna hadis ni. Tapi masalahnya kita kata, percaya ke tak Bukhari Muslim? Tak percaya. Lepas tu apa guna hadis? Dia akan guna, seguna-gunanya untuk kena ke kita. Tapi hadis ni sebenarnya dia banyak lafaz. Dia ni umum ni. Sebab Nabi boleh kenal orang-orang tu. Nabi boleh kenal dengan tanda-tanda. Jadi kalau nak kata sahabat ni, tak mungkin lah. Sebab kita tahu dalam sejarah lagu mana sahabat tu lah hak jaga agama yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sampai kepada kita. Tuk supaya hadis Syiah tu mai ikut 3-4 orang sahabat tu je. Kita ni banyak sahabat riwayat hadis. Hak perawi sahabat hak mereka terima tu kita pun terima, tak ada masalah bagi kita. Jadi itu satu penipuan daripada mereka nak memperdayakan kita. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat tentang syarat untuk mendapat minum telaga Rasulullah. Mana kena jaga agama lah. Kemudian wal qisasu fima bainal khusumi bil hasanati yaumal qiyamah haqqun wa illam takun lahumul hasanat faturiha sayyi'atu alaihim haqqul jaiz. Mana balasan di kalangan orang bermusuhan itu benar. Mana kalau kita ambil hak orang lain. Tak selesai di dunia, akan selesai di akhirat. Iaitu melalui cara diberikan kebaikan. Maknanya kita kena bayar dengan pahala lah. Kalau kita ambil pitih di atas dunia, akhirat bayar dengan pahala. Dia currency lain sikit. Mahal lah sana. Jika tidak ada berbakti kebaikan untuk kita berikan kepada dia, maka kejahatan pula dicapakkan kepada kita. Dosa dia ada tu, kita pula tanggung. Jadi setengah orang tak terima hadis ni. Ini ada hadis lah nota nombor 60 tu dia kata, macam mana di sini ini bercanggah dengan usul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pun tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita tengok molek, puncanya orang tu kena tanggung dosa orang lain. Sebab apa? Sebab dia berdosa dengan orang tu. Jadi dia kena tanggung lah. Sebab apa? Sebab dia orang tu ada hak dengan dia tidak bayar. Jadi bentuk pembayarannya tu bila tak ada pahala nak bayar, kena tanggung dosa.